Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Dan pada malam ini kita sudah masuk pada perbincangan kisah yang ke-17. Apakah kisahnya? Baik, perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari muka surat 97 yang bertajuk Muflis di Akhirat. Siapakah mereka yang muflis di akhirat? Okey, baik, kita baca terlebih dahulu hadis ini. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi beritahu ataupun Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Atadaruna mal muflis? Adakah kalian tahu siapakah orang yang muflis? Mereka pun menjawab. Okey, jadi para sahabat bila mereka dengar soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka pun menjawab. Mereka kata apa? Qalu al-muflisu fina, orang yang muflis bagi kami. Okey, man la dirhama lahu wala mata'a. Mereka yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Okey, mata' kita boleh faham sebagai harta. Faqala innal muflis. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersetuju dengan jawapan yang mereka berikan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dengan jawapan yang berbeza daripada apa yang difahami oleh para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada mereka, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis min ummati, di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah, nanti mereka ini akan datang pada hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang dengan pahala puasa, pahala solat, solat, pahala puasa dan pahala mereka membayar zakat, juga pahala-pahala kebaikan amal soleh mereka yang lain. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha. Namun dalam masa yang sama, mereka juga datang pada hari kiamat itu dengan dosa yang mana mereka telah mengatakan sesuatu syatama, dengan dosa yang mana mereka ini mencaci orang itu, wa qadhafa hadha, mereka telah menuduh orang yang ini, wa daraba hadha, mereka juga telah memukul, dia juga telah memukul orang itu. Maknanya dia datang dalam keadaan yang membawa dosa menzalimi orang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apakah yang berlaku kepada si muflis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begini, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Jadi orang yang telah dia zalimi itu di hari kiamat jumpa dengan dia kelak,
maka mereka akan ambil kebaikan, diberikan kebaikan itu kepada orang yang dia tuduh tadi, orang yang dia zalimi, orang yang dia pukul, orang yang dia ambil hartanya, orang yang dia tuduh itu tadi. Baik, apa yang berlaku seterusnya? Fa in faniyat, jika telah selesai pahalanya, telah habis semua pahalanya, diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi itu tadi, yang telah dia lakukan dengan tuduhan zina, yang dia telah fitnah, yang dia telah mengata itu ini, mengumpat dan sebagainya, maka pahalanya pun dah habis. Bila pahalanya dah habis, masalahnya sekarang di sini Nabi kata apa? فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. Sedangkan pada waktu itu masih lagi ada orang yang telah dia buat jahat, yang datang untuk menuntut pahala daripada dia, maka orang ini akan diberikan, diambil daripada mereka dosa-dosa mereka dan diberikan kepada lelaki itu. Inilah yang menyebabkan dia menjadi muflis. Okey, lalu Nabi kata apa? Faturihat alaih thumma turiha finnar. Jadi dosa-dosa yang ada pada orang yang dizalimi itu dipindahkan kepada orang yang muflis ini, sehinggalah dia pun kemudiannya dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi ini kita panggil sebagai peristiwa yang ngeri, yang berlaku kepada orang yang mana dia sangka dia bawa dengan pahala yang begitu banyak, tapi kemudiannya pahalanya yang dia sangka begitu banyak itu tadi akhirnya tinggal kosong, kerana diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Bahkan paling dahsyat, apa yang berlaku? Dosa orang yang dia zalimi itu dipindahkan kepada dia jika dia dah kehabisan pahala lah. Dah kehabisan pahala, dah tak ada pahala lagi. Kemudian orang ni datang, ya Allah ni pernah buat zalim pada saya, ya Allah. Dia dulu fitnah saya, dulu viralkan saya dekat Facebook, dia dulu viralkan saya dekat TikTok, dia malukan saya dekat IG kata gitu kan. Dia rasa dizalimi dengan perbuatannya, dan jika betul apa yang telah dilakukan itu, maknanya bukan yang dia reka lah kan, Allah tu Maha mengetahui ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan pindahkan. Bila lihat orang ni dah tak ada pahala lagi kan nak bagi kepada orang yang dia zalimi itu tadi, maka apa yang berlaku? Dosa orang yang dizalimi itu kemudian dipindahkan kepada orang yang telah menzalimi dirinya. Inilah yang mengakibatkan dia muflis, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Baik jemaah, apakah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada hadis kita yang ringkas ini, tetapi mengandungi maksud yang begitu mendalam? Baik, ada beberapa pengajaran yang telah disenaraikan kepada kita di dalam kitab kita. Okey, kita ada 5 pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada kisah ini. Yang pertama, kita lihat di situ, kisah pada hari kiamat ialah dengan kebaikan-kebaikan. Maknanya, kisah ni maksudnya kita buat perkara yang tak baik, lalu diberikan balasan. Apakah balasannya? Jadi pada hari kiamat kelak, kisah ini dilakukan dengan kebaikan yang kita miliki. Okey, maksudnya begini. Dia kata di sini, kekayaan manusia, pada, mana? Mana? Mana saya pergi? Okay, tak apalah. Poin yang pertama tu tinggalkan saja. Kita terus loncat kepada poin yang kedua. Mungkin yang pertama tu tidak complicated sangatlah penerangannya. Kita lihat kepada yang kedua. Kisah pada hari itu ialah dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang dianiaya akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang menganiayainya. Kita dalam hidup ini, bila kita ada menganiaya orang lain ataupun kita menzalimi orang lain, di hari kiamat kelak,
kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita telah zalimi dan kita aniaya itu tadi. Jadi hati-hati kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Adakah kita ni suka-suka sangat aniaya orang kan, zalimi orang lain. Banyaklah caranya ya, yang tak perlulah saya sebutkan satu persatu contohnya. Kita pun faham-faham lah ya. Kalau kita ni ada mungkin kita backstab orang kan, kita ambil jawatan dia, kita fitnah dia sampai dia jatuh status dia, lalu jawatan yang kita dapat ambil. Ini semua perkara-perkara yang menzalimi orang lain. Ataupun kita sihir ahli keluarganya sampai mati suaminya kan. Untuk apa? Supaya hidup mereka susah. Ini juga perkara yang boleh kita kategorikan sebagai menzalimi orang lain. Kita langgar, sengaja-sengaja langgar kaki dia, apa kan, tak puas hati sangat, letak ambil tempat parking kita, apa kan. So, kita pun langgar, langgar kaki dia pula, toreh kereta dia, apa. Ni semua perkara-perkara yang boleh kita anggap menzalimi orang lain. Jadi, kita perlu hati-hati. Dalam keadaan kita sakit hati terhadap orang lain ataupun kita rasa tak puas hati dan sebagainya, bagaimana tindakan kita? Apa yang kita buat? Adakah situasi itu menyebabkan kita meletakkan diri orang tersebut di tempat yang tidak adil sehingga kita bertindak dengan cara yang tidak adil, sehingga kita menzaliminya. Jadi kalaulah kita ni melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian, dibimbangi di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan itu tadi. Allah akan memberikan kisah kepada kita di mana kebaikan-kebaikan yang kita ada. Kebaikan ni maksudnya mungkin kita banyak solat tahajud, kita banyak berpuasa, kita banyak bersedekah, kita banyak buat baik lah kononnya kepada orang lain semua kan. Kita mungkin berbakti kepada kedua ibu ayah kita jadi seorang pasangan yang baik kepada pasangan kita ni semua mendatangkan pahala bagi diri kita. Kita bawa semua amalan-amalan kebaikan ini di akhirat kelak. Namun yang menjadikan kita rugi apabila pahala yang kita bawa tidak memberi manfaat kepada kita, bahkan dimanfaatkan oleh orang lain. Okey, baik. Seterusnya dia kata, jika kebaikan-kebaikan orang yang menganiaya telah habis. Okey, jika kebaikan kita ni menganiaya orang lah contohnya ya. Bila kita ni menganiaya orang lain, lalu pahala kita ni dah habis, dah tak ada dah pahala tu tadi kan. Jadi kita nak apa yang berlaku kepada diri kita, maka keburukan-keburukan orang yang dianiaya akan diberikan kepadanya. Keburukan orang yang kita zalimi itu pula akan ditransfer, macam transaction online, ditransfer kepada kita. Akhirnya kita bawa keburukan-keburukan orang itu yang tak sepatutnya kita ada. Sehingga kita pun dimasukkanlah ke dalam api neraka. Jadi inilah yang Nabi SAW beritahu kepada kita lah tentang hadis ini. Lalu kita lihat di sana ada pengajaran kedua di situ. Orang yang telah, pengajaran yang kedua dalam kitab ni saya bahagikan kepada dua lah di situ. Poin pertama dan poin yang kedua. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Orang yang telah habis kebaikan-kebaikannya dan tidak ada lagi yang tertinggal sesuatu daripadanya akan dilempar ke dalam neraka. Okey, melainkan sesiapa yang dirahmati Tuhannya. Jadi bila dah selesai pahala kita, bahkan yang ada pada kita pada waktu itu pula ialah keburukan-keburukan yang dipindahkan kepada kita, maka orang yang begini takkan pula Allah Subhanahu Wa Taala ingin masukkan dia ke dalam syurga. Orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala kemudian campakkan dia ke dalam api neraka. Baik, seterusnya. Pengertian muflis sebenar ialah muflis akhirat. Jadi apa yang kita faham di situ, pengertian muflis yang sebenar dalam persoalan Nabi SAW itu tadi kepada para sahabat ialah yang Nabi ingin nyatakan di situ muflis di akhirat, iaitu orang yang telah habis kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat, kemudian keburukan-keburukan orang lain pula diberikan kepada dia lalu diletakkan ke atas dirinya. Ini dipanggil sebagai orang yang muflis. Jadi kita sekarang ni, kita muhasabah diri kita. Kita tak nak menjadi orang yang muflis dunia dan akhirat. Selalunya kita fikir tentang bankrupt
kan bankrupt, muflis ni bankrupt lah ya. Bankrupt kita dekat dunia ni kan. Kita risau nanti kat dunia ni kalau saya tak ada duit macam mana. Kalau kita risau tentang muflis yang berkaitan dengan dunia. Tapi kita jarang, bukan saya kata tak ada ya. Ada orang yang memang dia fikirkan tentang hal ini. Tapi ada orang tidak. Bahkan dia ni jarang untuk fikirkan tentang kemuflisan, tentang bankruptcy dia tu lah di akhirat. Maka kita lihat di sini, hadis ini mengajarkan kepada kita, apa yang kita buat, kita perlu fikirkan terlebih dahulu. Tindakan yang kita ambil perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Adakah begitu juga dengan ucapan ya, saya lupa nak sebutkan. Dan ucapan kita. Adakah apa yang kita nak buat, tindakan yang kita ambil, ucapan kita, adakah ianya menzalimi orang lain? Kerana kita bimbang, jika kita ini tersalah mengambil tindakan, kita tersalah membuat ataupun tersalah menggunakan kata-kata, akhirnya dan diberikan kepada orang yang kita tujukan itu tadi, akhirnya dia rasa dizalimi, lalu kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak dengan keadaan yang sedemikian. Itu Allah kisas kita dengan keadaan yang sedemikian. Mengambil pahala-pahala yang telah kita kumpul dan kita kerjakan. Bukan mudah ya jemaah kita dalam hidup ni nak kumpul pahala. Bukan mudah kita nak dapatkan pahala yang banyak. Jadi sayang sangat-sangat. Sebab tu kata ini adalah perkara yang muflis. Bila kita, contoh kita ada banyak sangat duit. Tapi kemudian duit kita yang banyak-banyak ini tiba-tiba scammer ambil macam tu kan. Apa rasanya? Rasanya sakit sekali kan. Rasanya, Allah kenapalah orang tu ambil duit aku. Macam tu. Kenapa aku begini dan sebagainya. Itulah yang akan kita rasai bila kita ni jadi orang yang menzalimi orang lain. Kita datang di hari kiamat dengan pahala yang banyak sangat, tapi kemudiannya orang lain diberikan pahala tu. Dia macam extract, keluar, tarik pahala kita tu, pindahkan kepada orang lain. Bahkan kemudian bila dah tak ada lagi pahala pada diri kita, dimasukkan, ditransfer pula keburukan-keburukan yang kita tak buat. Maka inilah kita kata kengerian yang berlaku pada hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sebagai satu pengajaran kepada diri kita agar berhati-hati. Jangan jadi orang yang menzalimi orang lain. Jadi sebab tu di sini seorang Muslim hendaklah segera meminta maaf daripada hamba yang telah dizaliminya. Jadi bila kita ni masih lagi hidup dan orang yang kita zalimi itu pun masih lagi hidup kan, ataupun kita jangan kata zalim lah, kadang-kadang kita ni buat salah. Cuma kadang-kadang kita ni tak nak mengaku kita buat salah. Jadi seorang Muslim yang baik ialah bila dia dapat mengaku kesilapannya dan memohon maaf kepada orang yang telah dia lakukan kesilapan itu. Okey, lalu dia pun mendapat kemaafan daripada orang tersebut. Maka jika begitulah keadaannya, inilah yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Man kanat lahu mazlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in. Sesiapa yang menganiaya saudaranya, maka hendaklah meminta kemaafan daripadanya pada hari ini. Falyatahallalhu minhul yawm. Kalau hari ini kita ada buat salah dengan seseorang, maka hari inilah sebaik-baiknya kita minta maaf daripada dia. Okay, jangan tunggu 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. 50 tahun ni kalau usia dia lah. Akan datang. Okay? Kita kalau hari ini kita tersalah, kita tersilap ataupun kita rasa mungkin perbuatan kita ini telah menzalimi diri dia, cepat-cepat kita minta maaf. Kerana kena ingat begini je jemaah. Kita tak tahu bila kita mati, bila dia mati. Mungkin hari ni kita buat salah, malam ni dia meninggal, kita buat salah pada dia, malam ni dia meninggal, tak sempat untuk kita minta maaf pada dia. Ataupun kita pula yang pergi dulu daripada dia. So dalam keadaan yang sedemikian, bimbang kan di sini, bila kita tak settle di dunia, maka isu itu kita terpaksa drag dia sampai di akhirat. Kita ni apa-apa tentang dosa, tentang hal-hal sesama manusia, selesaikan di dunia. Kita akan aman bila kita menjejakkan kaki di akhirat sana.
Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan daripada sudut hadis yang ringkas ini, namun ia memberikan pengajaran yang begitu mendalam pada kita, sangat-sangat kuat pengajaran itu, iaitu jangan zalimi orang lain. Mereka yang menzalimi orang lain, dia akan jadi orang yang muflis di akhirat. Dia akan rugi. Kerana apa? Pahalanya akan hilang. Lalu dirinya pula yang akan menanggung dosa orang lain. Seterusnya, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.